مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كمن cari ridhamu Rabbul Izzati ku temui akhirnya pada cintamu Nabi jika asyik bercinta wajiblah saling mengingati salawat salam lidaku basah dengan memuji Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim kemanisan imanmu bertambah kau rasai jika dilebihkan cinta Allah dan juga Nabi hanya karena mereka sesuatu turut dicintai lahirlah cinta taat maksiat terus dibenci Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala rasulina al-amin Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yubalighuna hubbuk birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah kita akan sambung bacaan kita daripada kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahlal khaddaini saltahuma laisa bit-tawilil wajhi walal mukalsami. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس صفة وأجملها
كان ربعة إلى الطول ما هو. Ya. Gọi cái pen bài tài. Là pen bài tài. بعيد ما بين المنكبين أسيل الخدين شديد سواد الشعر أكحل العينين أهدب الأشفار إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة وإذا ضحك يتلألأ. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahlal khaddaini saltahuma. Yani pipi Nabi ini tidak tinggi. Baik. Yani tidak ada daging yang menyebabkan tinggi naik. Laisa bittawilil wajhi walal mukalsami. Bukan muka Nabi muka yang panjang. Walal mukalsam bukan terlalu bulat. Tak terlalu bulat, tak terlalu panjang. Ada orang kan muka dia panjang. Ada juga yang maksudkan di sini ialah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bab mukalsam ini, dalam maksud mukalsam Nabi bukan muka Nabi muka yang gemuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi sifatan wa ajmalaha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia yang ada sifat, yakni sesempurna-sempurna manusia pada sifat. Sifat Nabi orang yang paling sempurna pada sifat, wa ajmalha, dan orang yang paling comel pada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana rab'atan ila tuli ma huwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rab'ah. Tinggi Nabi SAW cenderung kepada panjang, cenderung kepada tinggi, bukan rendah. Tapi kalau tengok Nabi ni SAW macam ideal lah kita sebut. Tinggi Nabi ni tinggi yang ideal. Ba'ida ma bainal mankibaini asilal khaddaini. Jauh ni, dua bahu ni muka bidang. Bidang dua bahu. Jadi orang yang bidang dua bahu ni, yakni dada bahu dia jauh panjang ni, dia tegak tubuh. Tegak. Asilal khaddain. Apa asilal khaddain ini? Yakni pada pipi Nabi SAW tidak ada daging yang banyak. Syadida sawadi sya'ri. Sangat-sangat hitam rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang kita akan bincang bab ubang Nabi. Akhalal ainain. Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulu mata Nabi ni hitam. Sangat-sangat hitam. Nampak seolah-olah macam ge bercelok. Begitu. Siapa nampak macam ge bercelok, tapi benda tu asli. Bukan Nabi pakai celok dok. Yelah Nabi ada pakai celok, tapi maknanya secara semula jadinya Nabi ni, mata Nabi ni, bulu mata Nabi ni tebal. Ahdabal ashfar. Ahdabal ashfar ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah bulu mata ni panjang. Hak tadi tebal. Tebal banyak, lagi pula panjang.
Sehingga kan yakhtalitu ba'daha ba'dha. Maknanya berselisih antara satu sama lain. Idza wati'a biqadamihi wati'a bikulliha. Apabila Nabi melangkah dengan semua kaki. Bukan jalan tu seret kaki dah. Kerana berjalan dengan langkahan sebegitu rupa adalah jalanan cara berjalan orang berani. Laisa lahu akhmas. Nabi SAW bukan berjalan tu langkah tu keluar daripada had. Siapa maknanya jalan tu melangkah jauh sangat ataupun melangkah kaki tu akak kaki tu keluar daripada had manusia yang comel. Tak begitu, bukan begitu. Tapi maknanya biasa je, nampak macam biasa tapi jalan tu macam orang gagah. Bukan menebang, bukan keterlaluan. Idza wada'a rida'ahu an mankibaihi faka'annahu sabikatu fiddatin. Apabila Nabi menurunkan ridak selendang baginda di atas bahu ni daripada bahu Nabi, faka'annahu sabikatu fiddah, seperti kilauan fiddah, perak. Bercahaya bahu Nabi SAW. Wa idza dhahika yatala'la. Apabila Nabi SAW dhahika di sini bukan Nabi ketawa macam kita suka tu, macam kita gelak ketawa tak. Yang ni sini tabassama, senyum. Apabila Nabi SAW yatala'la, bercahaya, keluar cahaya daripada mulut Nabi SAW. Wa ma'na asilil khaddain laisa fihi ma irtifa', tak tinggi. Pipi kita sebut dah tadi. Wal akhal pula maksudnya aswadu ajfani al-aini khilqatan, hitam bulu mata Nabi SAW secara semula jadi. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama syabahadz dzira'aini. Apa ni syabahadz dzira'aini? Maksudnya ialah besar, padat, lebar. Az-dzira'aini. Zira' ni ialah lengan. Mana zira' ni? Zira' bermula daripada sini sampai kepada siku. Zira'. Yakni Nabi SAW, tulang siku dia ni, siku Nabi SAW, siku yang besar, siku yang lebar. Ba'ida ma bainal mankibain, kita sebut dah tadi, jarak jauh antara dua bahu. Ahdaba asfaril ainain. Tebal bulu mata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma'na syabahiz dzira'aini, maksud syabah dzira'ain, ariduhuma mumtadduhuma, lebar, besar, lagi pula panjang. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ablal 'adudaini wa dzira'ain. Ada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abl, besar, sasa adud. Mana adud ni? Orang panggil apa? Bisek. Kau apa? Saya dah reti. Adud. Ni mirfaq. Mirfaq sini mirfaq. Dhira'. Sini adud. 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 Adud ni di antara siku sehingga ke bahu. Tu adud. Wa dhira'ain. Besar juga ni. Allahumma salli ala Muhammad. Lengan. Ni kenapa lengan juga ke orang Melayu? Saya dah reti. Saya tak tahu bahasa. Tapi ni adud, ini dhira'. Begitu. Wa ma tahtal izari minal fakhidaini was-saq. Dan juga Nabi SAW besar
apa yang di bawah kain Nabi, yakni fakhidh. Peha Nabi SAW, lagi pula betih Nabi SAW besar. Dan ini menjadi lambang, menjadi tanda kepada kekuatan seseorang. Kita tengok orang kuring. Orang mari nak katuk. Orang mari nak curi. Curi gitu je BT. Apa dak takut. Orang mari nak ropok, ambil gitu je duit. Tapi kalau orang tubuh besar, orang tubuh sasa. Bukan gemuk, tubuh sasa. Orang jadi takut, orang nampak berani dia ni. Betul lah dengan apa yang Nabi SAW sebut. Dalam hadis, aku diberikan kekuatan 30 orang lelaki. Nabi SAW seorang, macam 30 orang. Tawilaz zandain. Tawilaz zandain. Panjang 2 zand. Apakah zand? Zand ini ialah 2 tulang. Ni, yang menghubungkan tangan dengan siku. Ni, kan kita ada 2 tulang. Itu zand. Zandain. 2. Rahbar rahatain. Besar. Luah tapak tangan. Sa'ilal atraf. Sederhana, panjang jari. Jari ni. Jari Nabi SAW. Tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Tapi menuju kepada panjang. Berat pada panjang. Ka'anna asabi'ahu qudbanul fiddah. Seperti jari baginda Nabi SAW. Qudban, ranting. Ranting-ranting daripada perak. Seperti batang-batang perak. Jari Nabi SAW. Pada jernihnya warna tangan Nabi SAW. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'tadilal khalqi. Nabi SAW ini sederhana pada ciptaan. Sederhana tubuh badan Nabi, fisimani pada gemuk. Bukan Nabi SAW ini terlalu kuruh. Dan bukan Nabi pula terlalu gemuk. Di pertengahan. Kan sebaik-baik perkara itu pertengahan. Nabi begitu. Fabaduna fi akhiri umurih. Nabi jadi bertubuh, berisi sikit tubuh pada akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun berisi Nabi di akhir umur Nabi SAW itu tetap juga tidak memberi maksud. Maknanya Nabi walaupun berisi di akhir umur, ketika mana hujung usia Nabi, tetap juga Nabi SAW tubuh Nabi tak menggelebeh. Tak jatuh jadi. Macam orang-orang tu kan dia jadi jatuh gitu. Tidak. Tetap juga isi-isi Nabi, daging-daging Nabi ni terlekat. Tak jadi berkedut. Berkedut lumuk-lumuk isi-isi tak jadi begitu. Wa kana ma'adzalika lahmuhu mutamasika. Ada Nabi SAW itu, yakni daging tubuh Nabi SAW itu pegang sama, berpegang, yakni tak jadi lanjut. Tak jadi lanjut. Yakadu yakunu 'alal khalqil awal lam yadurruhu sinnu. Nabi SAW tetap juga macam penciptaan yang pertama, yakni pada usia muda. Yakni Nabi ni walaupun di usia tua, berisi sikit, tetaplah juga Nabi macam mula-mula dulu, macam ke zaman muda-muda. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahsanan nasi wajha. Ada Nabi SAW sebaik-baik manusia yang ada sebaik-baik muka, hatta lebih daripada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Kata Imam Sayuti, Nabi SAW diberikan setiap kebaikan. Kata-kata ulama sirah yang lain, diberikan kebaikan semua rasul-rasul. Rasul yang kita kenal ada 25 orang. Nabi SAW kita buat keluar jadi 24. 24 kelebihan yang ada pada rasul-rasul ada pada satu batang tubuh, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan semua sekali. Nabi-nabi, rasul-rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaikan mereka ambil daripada kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi kita Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama. Nabi sebut, aku ni jadi nabi ketika mana Sayyidina Adam alaihissalam masih dalam gaulan tanah. Masih dalam nak cipta Nabi Adam. Nabi jadi nabi dah. Nabi Muhammad ni jadi nabi dah. Di alam roh nabi jadi nabi dah. Orang pertama jadi nabi. Cumanya dari sudut keluar atas muka dunia ke alam musyahadah ni, nabi orang tak akhir. Orang tak akhir. Kata Syekh Muhammad Awamah, kita tengok surat. Orang cok bawah. Surat ni kalau tak ada cok, atau mana-mana pun orang tak terima. Tak sahih. Tapi ada cok, orang kira terima selalu dah. Tapi cok duduk mana? Cok tempat dia duduk di akhir surat. Duduk bawah surat. Tak ada orang cok tengah surat. Tak ada orang cok atas surat. Atas pala dekat alamat tu orang cok dah. Dok. Orang cok dekat bawah. Sebab tu Nabi SAW khatam. Khatim dan khatam. Penutup dan juga menjadi perhiasan bagi segala Nabi. Jadi semua kebaikan Nabi-Nabi lain ambil daripada kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Suyuti, kecomelan, kehandsomean, kekacakan Sayyidina Yusuf diambil juga daripada sebahagian daripada kehandsomean, kekacakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Boleh dah? Laisa bitawilil ba'in. Tidak terlalu tinggi. Maknanya nak tinggi sangat. Tak juga. Wala bil qasir. Tidak juga rendah. Tawilil ba'in ni panjang yang kelihatan, nampak panjang, nampak tinggi, tak. Pendek, tak juga. Bal kana yunsabu ila rab'ah. Tapi Nabi SAW dinisbahkan kepada rab'ah, yakni pertengahan antara tinggi dan rendah. Idza masya wahdahu wa ma'a dzalika falam yakun yumashihi ahadun minan nasi wa huwa yunsabu ila tul. Jika Nabi SAW berjalan seorang diri dan bersama wa ma'adzalika, yakni Nabi SAW ni dengan sifat-sifat tadi, yakni rab'ah mu'tadi ni, falam yakun yumashihi ahadun minan nas wa huwa yunsabu ila tul. Kalau Nabi SAW ini berjalan dengan manusia yang lain di tepi Nabi SAW, walaupun dia masyhur wa huwa yunsabu ila tuli, dan dia masyhur dengan ketinggian. Contohnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kata setengah ulama 3 meter tinggi dia. Illa talahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi jadi lebih tinggi daripada dia. Sayyidina Umar contohnya, orang kenal dia tinggi. Tinggi sayuk, nak masuk bilik tunduk kepala. Sebab tak lepas dengan frame pintu. Kalau tak dia berjalan, tak lepas nak muat. Tapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ataupun duduk bersebelahan dengan Sayyidina Umar jadi lebih rendah. Nampak lebih rendah Sayyidina Umar daripada Nabi SAW. Kalau Nabi jalan seorang, Nabi tak nampak lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Wala rubbama ktanafahu rajulani tawilani fayatuluhuma fa idza faraqahu nusiba ila tul. Dan juga kalau Nabi SAW jalan bersebelahan dengan dua orang yang tinggi, fayatuluhuma, Nabi SAW tetap lebih tinggi daripada kedua-duanya.
Fa idza faraqahu nusiba ila tul. Apabila dua orang yang tinggi tadi berpisah dengan Nabi, lagi jauh daripada Nabi, nampak apa tinggi rupanya dia. Tinggi rupanya dia dua orang tadi. Tapi bila Nabi duduk sebelah dia, tergelang. Nabi dan dia orang paling tinggi. Dan sir antara hikmah Nabi SAW dicipta sedemikian rupa supaya Nabi SAW ni tidak maknanya ciptaan umat Nabi Muhammad tidak ada yang lebih tinggi daripada Nabi SAW. Umat Nabi tak ada lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Bukan saja dari sudut maknawi, dari sudut sifat dalaman, akhlak yang comel. Memang kita tak mampu nak sampai kepada maqam nubuwah lagi. Maqam yang paling tinggi kalau orang tu ibadat, orang tu akhlak comel, ilmu mantap, boleh sampai kepada maqam siddiqin saja. Maqam siddiqin ni pintu kepada nubuwah, kata Imam Dardi. Nabi SAW pula dalam kalangan nabi-nabi, dalam kalangan nubuwah, dia nombor satu. Nabi nombor satu. Jadi dari sudut maknawi kita tak mampu dah nak sampai kepada Nabi, nak sama macam Nabi. Allah Ta'ala jadikan juga Nabi SAW ini umat baginda tak mampu nak serupa, tak mampu nak lebih tinggi daripada baginda dari sudut surah, dari sudut luaran, dari sudut jasmani. Begitu. Boleh dah? Wa nusibahu wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila rab'ah. Dan Nabi SAW dinisbahkan kepada rab'ah. Rab'ah ni apa rab'ah? Sederhana. Sederhana tinggi. Tak terlalu tinggi, tak terlalu pendek. Tetapi lebih kepada tul, lebih kepada tinggi. Wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam ju'ila al-khairu kulluhu fi rab'ah. Nabi SAW bersabda, dijadikan kebaikan itu semuanya pada rab'ah, pada sederhana tinggi. Sederhana antara tinggi dan juga pendek. Wa zada ibn Sab'in fil khasa'isi. Dan berkata Ibnu Sab', Al-Imam Abu Rabi' Ibnu Sab' dalam kitab Al-Khasa'is, annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yakunu katifuhu a'la min jami'il jalisin. Bahu baginda sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada orang-orang yang duduk. Ni ketika mana duduk pula. Tadi ketika mana berjalan. Dan hikmahnya kata Imam Az-Zarqani, supaya orang jadi tertarik, orang jadi dengar kepada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana biasanya orang akan dengar percakapan orang yang besar dalam majlis tu. Maka Nabi SAW, orang yang sasa, orang yang tubuh tinggi, lebih tinggi daripada orang lain, bercakap, orang lain jadi dengar belaka. Jadi dengar belaka kepada setiap kalam Nabi SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fakhma. Ada Nabi SAW itu fakhma. Fakhman mufakhama. Fakhman, besar pada dirinya, tubuhnya besar. Mufakhama, lagi pula dibesarkan. Dibesarkan apa? Yakni tidak mampu orang yang takabur nak jadi sombong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni besar tubuh, sasa, lagi pula dibesarkan, diagungkan kemuliaannya. Besar juga kedudukan Nabi, lagi pula diagungkan kemuliaan Nabi. Dua perkara. Ada. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Bersinar muka Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sinaran bulan di malam Badar. Malam Badar ni malam ke-14. Malam ke-14. Setiap bulan ada malam 14.
Malam 14 bulan mengambang. Tu dipanggil malam Badar. Ada Nabi SAW sebahagian daripada orang-orang sahabat-sahabat yang menceritakan perihal Nabi mengumpamakan muka Nabi dengan sinaran bulan, bukan dengan sinaran matahari. Ini saya ada tulis dah di Facebook saya. Tuan-tuan boleh tengok di sana. Tapi saya akan ulang di sini. Sebab apa? Sebahagian daripada orang yang mensifatkan Nabi SAW akan cerita Nabi muka ni bersinar seperti mana sinaran bulan. Tak cerita dengan sinaran matahari. Sedangkan sinaran matahari ni lebih luas. Lebih memberi manfaat. Lebih pula maknanya orang semua berasa. Tapi sinaran bulan ni tak ada orang rasa. Orang duduk dalam gelap betul-betul je. Baru rasa. Kerana Nabi SAW memang Nabi ni datang dalam keadaan dunia betul-betul gelap. Macam ke bulan? Macam ke bulan? Macam bulan yang mengambang duduk memberi jalan, memberi panduan kepada orang yang dalam gelap gelita. Nabi begitu. Lagi pula, cahaya bulan ini cahaya yang mendamaikan. Cahaya yang menenangkan, tidak menyakitkan mata orang yang memandang. Adapun matahari, pandangan kita kepada matahari menyebabkan sakit mata. Jadi pinau mata, berpinau. Orang-orang kampung saya sebut berpinau. Orang luar dipanggil pinau mata tengok. Nampak hijau belaka. Jadi sebab itulah digambarkan Nabi SAW diumpamakan Nabi dengan sinaran bulan. Atwala minal marbu'. Nabi SAW nampak tinggi minal marbu'. Lebih daripada raba'ah. Lebih daripada sederhana tinggi. Ketika mana orang tu betul-betul memerhatikan Nabi SAW. Ala kulli hal, tinggi rendah ni nisbi, barang nisbah. Ada orang tu dia terlalu rendah lalu dia memandang Nabi terlalu tinggi. Dia memandang Nabi, tengok Nabi tingginya. Ada orang sikit saja rendah daripada Nabi, lalu nampak Nabi SAW, sederhana tinggi. Yang pastinya tidak ada orang yang lebih tinggi daripada Nabi. Boleh dah? Wa aqsara minal musyadzab. Dan adalah Nabi SAW itu lebih rendah daripada musyadzab, daripada orang kuruh kering. Musyadzab ni asalnya batang kurma. Yang mana dibuang, diparah daun-daun dia, tinggal batang pokok kurma secokeng se. Tinggal satu, itu musyadzab. Nabi SAW bukan maknanya kuruh sebegitu semua. Dan Nabi SAW lebih rendah sikit daripada orang musyadzab ni, orang kuruh yang nampak kuruh dia. Orang tinggi kuruh. Dipanggil apa? Lonjong. Nabi tak lonjong. Azimal hamah. Besar kepada Nabi SAW. Yang menjadi dalil kepada kuatnya idrak, kuatnya kepahaman, kuatnya ilmu, kuatnya kesempurnaan akal. Rajila sya'ri, ikan mayang rambut. Ini faraqat aqiqatuhu faraqaha. Apa ni? Apa ni disebut? Ini faraqat aqiqatuhu faraqaha. Masalah ni saya lama cari. Sakit kepala juga nak cari. Semalam orang tanya pasal tahdhif. Duduk cari pasal tahdhif. Zon tahdhif rambut tu. Hari ni pasal ni pula. Pasal ini faraqat aqiqatuhu faraqaha. Kenapa masuk? Maksudnya begini. Kita baca habis dulu Ini faraqat aqiqatuhu faraqaha.
Wa illa fala. Tengok sikit dalam ni PDF. Saya rujuk kepada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi, yang disyarahkan oleh Imam Al-Bajuri. Ini bagi orang bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab, saya terang. Tapi orang yang tidak ada asal bahasa Arab boleh dengar, tak ada masalah. Saya terlalu tinggi. Dalam kitab ni, hadis ni ada dalam kitab Asy-Syama'il Tirmizi. Syekh Muhammad Awamah, beliau letakkan koma selepas fala, yakni wa illa fala. Berhenti situ. Yujawizu sya'ruhu, ayat lain. Begitulah juga dengan apa yang saya tengok dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Syarah Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Al-Bajuri. Boleh faham dah? Dalam tu wa illa fala yujawiz. Maknanya seolah-olah fala yujawiz tu ada satu ayat. Dak, wa illa fala. Titik. Koma. Yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa wafarahu. Sesat satu perkara. Perkara yang kedua, kita nak terang maksud dia. Tengok, disebut ini faraqat aqiqatuhu faraqaha. Maksud apa? Maksudnya begini. Imfaraqah ni terpecah, rambut Nabi terbelah, Nabi akan membelahkan rambut Nabi ni. Ini. Faraqaha ni, al-farq ni belah rambut belah. Rambut belah. Jadi dua gaya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-farq, belah rambut kiri kanan. Sama ada dengan sikat ataupun dengan tangan. Nabi kadang-kadang guna sikat, Nabi kadang-kadang guna tangan untuk sikat rambut. Yang kedua ialah sadal, as-sadal. As-sadal ini Nabi membiarkan rambut ni turun atas ni. Turun biar duduk atas jabin, duduk atas Allahumma salli alaihi. Duduk atas dahi. Boleh belaka kita nak bergaya sadal ataupun farq. Tetapi yang Nabi lebih suka ialah farq, belah rambut. Orang kafir musyrikin Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekejap. Silap. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensadalkan rambut, membiarkan rambut. Pada awal-awal Islam, Nabi tengok orang kafir musyrikin Mekah ni rambut belah. Kemudian Nabi pun mensadalkan rambut, membiarkan rambut kerana mengikut kepada ahli kitab. Sebab tak ada suruhan apa-apa. Kemudian apabila Nabi berpindah ke Madinah, Nabi membelah pula rambut kerana orang kafir Yahudi, orang ahli kitab mensadal. Jadi di Madinah Nabi belah, di Mekah Nabi biar, Nabi mensadalkan. Belah rambut satu ke kiri, satu ke kanan. Ikut pandailah kita nak sikat belah tepi ke, nak sikat belah tengah ke, ikut pandai. Jadi apa nak sebut di sini? Maksudnya di sini gini. Pertama tu disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini faraqat aqiqatuhu faraqaha. Maksudnya ialah bahawasanya Nabi SAW, rambut Nabi SAW, kalau sampai kepada wafrah, yakni sampai kepada jupit telinga, panjang rambut Nabi. Nabi tidak membelah. Nabi tidak belah rambut. Nabi tak jadikan rambutnya belah. Nabi tak jadi rambut belah kalau rambut sekadar tergelang sampai ke telinga. Maknanya Nabi biarkan saja. Nabi biar. Tetapi
apabila rambut Nabi SAW sampai kepada parah bahu. Jummah. Jummah. Deh. Kalau ada silap, khabarlah kepada saya. Ni apa saya baca daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, Mawahib Laduniyah, syarah Imam Bajuri atas kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi, kalaulah maknanya Nabi ni ketika mana rambutnya panjang sampai ke bahu, Nabi akan belah. Tapi kalau Nabi rambut pendek, sekadar sampai ke cuping telinga, maka Nabi SAW akan mensadar, membiarkan saja. Dah. Mana afdal? Sadar ke farq? Farq lebih afdal. Dah. Boleh dah? Aduh. Wa illa fala. Wa illa fala ni maknanya kalaulah rambut Nabi tu tak boleh dibelah, tak mampu dibelah, maka Nabi tak belah. Yakni Nabi mensadarkan saja. Dah rambut pendek. Rambut pendek. Maka Nabi mensadarkan, membiarkan saja. Yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa wafarahu. Rambut Nabi SAW sampai kepada had wafrah. Mana had wafrah? Ialah syahmata udhunaihi, sampai kepada cuping telinga. Sampai kepada cuping telinga. Idza huwa wafarah, ketika mana Nabi simpan rambut sekadar wafrah. Ada juga dengan kadar jummah. Ada sampai kepada bahu mangkib. Baik, habis. Azharul laun, Nabi SAW, putih Nabi itu, putih kulit Nabi ialah putih yang bercahaya. Wasi'al jabin, luas dahi. Luas dahi. Baik. Ada orang puan tanya. Kalau maknanya rambut dia ni, anak rambut dia ni sampai depan sikit. Sampai depan gitu. Kena buang ke tak? Maknanya di atas dahi sikit. Kena buang ke tak? Sunat buang. Kalau jadi aib, wajib buang. Kalau tok lelaki suruh, wajib buang. Kalau orang lelaki pula tak ada masalah. Sebab tu rambut belaka. Bukan rambut. Masuk ketika mana jadi bulu al-jabin dah, bulu dahi. Dia ada nama-nama bulu yang tersendiri tu. Baik. Letih ni. Azajjal hawajib. Rapi hajib. Hawajib ni jamak kepada hajib. Apakah hajib ni? Bulu kening. Bulu kening. Bulu kening dah ke bulu mata ni? Bulu mata hok dekat ni. Ni bulu kening dah. Rapi dua bulu kening. Baik. Bulu kening ni hajib nama dia bahasa Arab. Sebab apa panggil hajib? Kerana bulu kening ni tugas dia ni, fungsi dia menghijabkan cahaya matahari daripada masuk banyak ke dalam mata. Yang Allah Ta'ala buat comel. Kata Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji. Sebab apa panggil hajib? Kerana menahan, mengurangkan sinaran matahari masuk ke dalam mata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada hikmah tersendiri buat kening. Bukan saja-saja. Kan hak comel tu sehalah. Kan tak ada bulu kening nampak macam ke tok cha siang pula. Nampak macam macam monyet lah. Tak ada apa-apa, ada bulu kening mana. Ni comel dah tak lawi. Hukum cukur bulu kening haram. Ni hak ada ni pergi cukur walu, tak boleh. Lelaki puang sama saja. Kecuali untuk perubatan, kecuali untuk benda-benda keperluan syarak. Sawabigh fi ghairi qarn. Sawabigh sempurna. Fi ghairi qarn, tidak ada qarn, tidak ada, maknanya bulu kening Nabi ni tak bersambung. Kata ulama, kata Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, kalaulah orang ni tengok Nabi SAW, bulu kening Nabi ni seolah-olah bertangkuk, seolah-olah bercantum. Tetapi kalau perhati baik-baik, perhati molek, nampak bahawasanya ada pisahan, ada
terpisah di antara dua bulu kening Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sebut dah. Orang Arab tak suka qarn. Apa qarn? Bulu kening bersambung. Orang Arab suka balaj. Balaj ni tak bersambung. Tak bersambung. Bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Di antara dua kening ni, irqun, satu urat, yudirruhul ghadab, yang dipenuhi darah ketika mana Nabi marah. Apabila Nabi dalam keadaan betul-betul marah, nampak urat atas dahi ni antara kening. Jadi sahabat-sahabat ridwanullahi taala anhum ajma'in macam dah. Kalau Nabi ni ada urat, timbul urat ni, Nabi marah. Dan Nabi tak suka benda tu. Aqnal irnin. Aqnal irnin ini ialah, irnin ni mana irnin? Irnin ini ialah ni, hidung tengah ni. Kalau kita rasa di hidung kita ni ada sedikit timbulan. Dia bukan, ni arnabah dia panggil. Dua ni arnabah, bukan lubang hidung. Arnabah ni hak lembek bawah ni. Irnin ni sini. Sini. Yang yang kerah sikit ni. Yang kerah, yang timbul sikit. Aqna, yang ni tinggi sedikit. Antara hak comelnya ialah tinggi juga irnin. Saya ni bulu ni, hidung ni macam pelepah nyoy lah. Tak berapa handsome mana. Jadi Nabi SAW tinggi sikit. Tinggi irnin. Lahu nurun ya'luh. Ada cahaya di atas irnin ni yang bercahaya. Yahsibuhu man lam yata'ammalhu asyam. Orang yang mana lam yata'ammalhu, tidak ambil perhatian, tidak memandang Nabi SAW dengan pandangan nazar, pandangan sungguh-sungguh, akan menyangka Nabi SAW asyam, yakni orang yang bermegah-megah. Sebab hidung tinggi. Orang kata, megah ni. Tapi kalau orang ni betul-betul dia ni tengok sungguh-sungguh Nabi SAW, hilang. Allahumma salli ala Muhammad. Hilang. Maknanya nampak Nabi ni bermegah. Kasal lihyah, tebal janggut. Sehingga kan Nabi baca surah dalam semayang, nampak dari belakang tebalnya janggut Nabi SAW. Sahlal khaddain, kita sebut dah tadi, kata pipi. Dali al-fami, luas mulut Nabi SAW, tak kecil, menandakan kepada fasahatul kalam. Asnab. Asnab ni apa? Asnab ni putih, lagi pula tajam, putih berkilat. Mufallajal asnan, ada pisahan di antara gigi Nabi SAW. Ini sanaya depan. As-sanaya al-ulya. Ni gigi arnab ni. Nabi SAW ada infiraj, ada sedikit lubang, sedikit pisahan antara dua sanaya al-ulya Nabi. Juga menjadi labang comel. Kalau tak ada gigi terus, huduh. Ni Nabi yang ada lubang pisahan. Saya tak ada lah. Daqiqal masrubah. Kenapa pula ni? Yakni halus. Masrubah ni lain. Bulu Nabi SAW daripada dada sehingga ke pundak pusat. Ka'anna uqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Seperti leher Nabi SAW, jidu juga unuq, jidu juga masuk leher, seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, leher Nabi SAW itu jid,
Leher dumyah. Daripada dumyah, daripada perak. Fi safa'il fiddah. Pada kejernihan ni perak. Yang ni tekak Nabi ni berkilat dia comel jernih ni macam ke perak. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mu'tadilal khalqi fi safa'il fiddah mu'tadilal khalqi. Mu'tadilal khalqi ni sederhana dari sudut penciptaan. Comel, maknanya comel lah. Bila sebut sederhana ni comel. Tak terlalu gemuk, tak terlalu kuruh. Orang gemuk sangat huduh, orang kuruh sangat pun huduh juga. Orang putih sangat albino huduh juga, orang hitam sangat huduh juga. Tapi sawo matang semak. Muka koko-koko manis semak. Tapi kalau manis telajuk orang tak berahi juga. Kena kerat kaki. Badinun mutamasikun. Badinun mutamasikun ni berisi tubuh Nabi dan padat daging tubuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa'unil batnu was-sadri. Sawa'unil batnu was-sadru, sama perut dengan dada. Tak lebih tak kurang mana-mana. Aridus sadri, luas dada. Orang lelaki luas dada dipuji. Ba'idu ma bainal mankibain, terpisah jauh dua mangkib dua bahu. Dakhmul karadis, besar tulang sendi. Anwarul mutajarradi. Kenapa ni? Yakni bercahaya tubuh Nabi, tempat-tempat tubuh Nabi yang tidak berbulu. Mausulu ma bainal labbati was-surrah, bersambung ma bainal lubbati was-surrati, yakni bersambung bulu ni, yakni daripada labbah. Labbah ini ada satu lubang di bawah tekuk. Satu lubang. Sampai kepada surrah, sampai kepada pusat. Bisya'arin, dengan bulu-bulu, yajri kal khat, garis itu seperti line, seperti garisan khat. Aris sadiyain, dua buah dada Nabi SAW, dada ni tak berbulu. Wal batni ma siwa zalika, juga perut Nabi tak berbulu kecuali tempat lain tengah tu. Ash'aru adh-dhira'aini, berbulu dua lengan Nabi. Wal mankibain, juga bahu. Wa a'ali sadri, bahagian dada atas. Ini tersebut dah. Dalam satu riwayat Nabi tidak ada bulu ketiak. Tawiluz zandain, panjang zand, dua tulang. Rahbur rahah, tangan Nabi luas. Sama ada dari sudut hissi, zahir ataupun maknawi. Zahirnya dua tangan besar, maknawinya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari sudut dalaman, yakni pemurah. Syathnul kaffaini wal qadamain, kasar dua tapak tangan dan juga dua kaki. Sa'ilul atraf, runcing. Atraf, jari-jari Nabi, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Khumsanul akhmasain. Apa ni khumsanu al-akhmasain? Kaki Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada lekukan di bawah tapak kaki Nabi. Saya nak angkat kaki pun malu juga. Sebab handset duduk bawah. Jadi tapak kaki kita tu ada tempat yang tidak terkena tanah. Ada
tempat yang mana terkena tanah. Jadi tapak kaki Nabi SAW macam kita lah. Tengah tu. Tengah tu ada ruang kosong yang tidak kena tanah. Nabi juga ada benda tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam khumsan al-akhmasain. Kalau kita tengok, saya tak tahulah, saya dengar daripada seorang pakar perubatan sebut, orang yang tak ada khumsan, tak ada ruang kosong bawah kaki tu, maknanya tapak dia tu flat. Boleh pijak belaka, orang itu lemah tubuh badan dia. Masihul qadamaini yambu anhumal ma'. Masihul qadamain, lembut dua tapak kaki. Dah apa sekali kata kerah, sekali kata lembut. Syasnul kafain itu yang kita sebut tadi tu kerah tu, ada katanya syasnul tu dengan maksud besar tapak kaki Nabi. Ada juga sebab barang sifat ni barang nisbi, kadang-kadang rasa kerah, kadang-kadang rasa lembut. Lagi pula Nabi ni manusia, bukan macam kita. Masihul qadamain yanbu anhumal ma'. Dua tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripadanya al-ma'. Bukan, saya silap. Masihul qadamain yanbu anhumal ma', tidak terlekat air pada kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaki Nabi licin, curah air tu bila jiruh air tak lekat. Idza zala qal'a. Jika berjalan, jika melangkah. Zala qal'a, berjalan macam jalan orang gagah, melangkah sungguh-sungguh. Yakhtu takaffiyan wa yamshi haunan. Melangkah dengan takaffiyan, betul-betul meletakkan kaki, angkat kaki tak. Bukan pijak ujung macam jaket anjing, tidak. Wa yamshi haunan, dan berjalan dengan dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan kalut. Berjalan dalam keadaan tenang, bukan berjalan gaduh, tak. Bukan berjalan kalut, tak. Zari'ul misyah. Dalam Quran sebut, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sifat orang soleh ni berjalan dalam keadaan tenang. Kata Imam Az-Zuhri, berjalan dalam keadaan kalut ni menghilangkan bahaul wajhi, kemegahan pada muka. Zari'ul misyah. Zari'ul misyah ini ialah langkahan yang luas. Bukan terlalu luas, bukan terlalu pendek, dan bukan buak-buak. Memang begitu. Idza masya ka'annama yanhattu min sababin. Kalau berjalan, ka'annama yanhattu min sababin, seperti turun daripada tempat tinggi. Wa idza iltafata jami'an. Kalau Nabi berpaling semua sekali. Ni sudah kita bincang dah. Khafidut tarfi, rendah hujung mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ni? Yakni maksudnya tarfi ni asalnya hujung mata. Maksudnya di sini ialah Nabi SAW ni, pandangan Nabi ni lebih banyak rendah. Dok tengok, dok akak tinggi penglihatan. Kerana Nabi SAW fikirannya banyak berfikir kepada akhirat. Banyak berfikir pada akhirat. Jadi Nabi ni banyak tunduk ke bawah. Tengok. Nazaruhu ilal ardi atwal min nazarihi ila sama'. Pandangannya ke bumi lebih banyak, lebih lama daripada pandangannya ke langit. Jullu nazarihil mulahazah. Majoriti
kebanyakan pandangan Nabi SAW itu mulahazah, ialah pandangan pemerhatian. Nabi tidak memandang sesuatu dengan pandangan tamak. Kita kan ada pandangan tamak. Pergi kedai kasut, lama dah beli kasut. Jadi pandangan kita tu pandangan tamak. Rasa nak. Di rumah orang, nampak kereta comel, rasa nak juga. Yasuqu ashabahu. Nabi SAW ni berjalan di hadapan daripada sahabat-sahabatnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Bukan. Nabi SAW mendahulukan sahabat. Sahabat duduk depan. Sahabat duduk depan, Nabi duduk belakang. Kerana berjalan di hadapan ni nampak megah. Maka ini adalah salah satu daripada tanda tawaduk. Yakni Nabi ni, jalan depan. Jangan maknanya biar hamba duduk depan dok. Kita kan kalau ada tok guru, biar tok guru jalan depan, jangan tok guru duduk belakang. Nabi dok. Nabi duduk belakang. Sahabat duduk depan. Wa yabduru man laqiyahu bisalam. Tetapi Nabi mendahului orang yang berjumpa dengan beri salam. Nabi apabila berjumpa, orang pertama beri salam Nabi, walaupun Nabi duduk belakang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ma'na al-fakhmi al-'azimu fi nafsihi. Makna fakhm, megah pada dirinya sendiri. Wal mufakham al-mu'azzamu 'inda ghairi, dimegahkan orang lain. Wal musyadzab, musyadzab ni az-zahiru tuli ma'ana hafah, kuruh kering. Lonjong, panjang yang nampak kuruh kering, tinggi. Wa rajilis sya'ri mustarsiluhu, lurus ikal mayang rambut. Bukan terlalu lurus sangat, bukan terlalu berambut, terlalu keriting. Wal aqiqah sya'rul ra'si, aqiqah ni sya'rul ra'si ni depan ni. Depan ni sya'rul ra'si jambul. Wa wafarahu ja'alahu wafrah, menjadikan Nabi wafrah. Wa hiya sya'run nazilu an syahmati udhuni idza lam yasil ila al-mankibain. Sampai kepada telinga, cuping telinga. Tak sampai kepada bahu, itu wafrah. Wa azhara musyriqul launi, warna yang bercahaya. Nayyiruhu, bercahaya pada seruma badan. Nayyir juga bercahaya. Wa azajil hawajib, azajil hawajib maksudnya muqawwasuha ma'atulin, tebal bulu kening bersama panjang. Wasawabighi, muqawwas tu panjang, tebal, tul panjang. Wasawabigh al-kamilat, yang sempurna, kita sebut dah tadi. Wa aqnal irnin tawilul anfi, panjang ni, panjang batang hidung, diqqati arnabatihi, bersama dengan arnabah ni tak terlalu mancung, maknanya flat. Fi wasatihi ba'du irtifa', di tengahnya tu ada tinggi sikit. Saya tak tahu bahasa Kuala Lumpur, bahasa buku apa, tapi orang Terengganu saya dengar dipanggil hidung patah kalau timbul sikit tu. Wal asyam murtafi'u qasabatil anfi. Ada juga yang baca asyam ini dengan maksud orang yang mutakabir. Tapi di sini kata Syekh Ismail bin Su'an Nabhani, yang tinggi, kalau orang tengok Nabi SAW ini dalam keadaan sekali imbah, nampak macam Nabi macung. Wal asnab abyadu al-asnani ma'a bariqin wa tahdidin fiha. Dan asnab pula, gigi Nabi putih dan juga tajam. Wal mufallaj munfarijus sanaya, ada celahan, ada antara gigi ni. Wad dumyah suratun min rukhamin wa nahwih. Dumyah ini ialah, Allahumma salli ala Muhammad, satu surah yang terukir daripada rukham. Biasanya nak puji pada tengkok, dia akan sebut dumyah. Wal badin as-samin, orang yang gemuk. Simanan mu'tadilan, gemuk yang pertengahan, yakni berisi, bukan gemuk. Wal mutajarrad, kita habis tarikh ni. Wal mutajarrad al-udhu al-'ari 'an asy-sya'ri, tubuh yang tidak ada 'ari, tidak ada bulu, yang bebas daripada bulu. Wal labbah,
An-nuqrah allati fawqa sadri. Labah ni lubang. Satu lubang, kalau dada ni bawah tekak ni ada satu macam gelubang lekuk tu. Warrahbi al-wasi' luas. Wasailil atraf tawiluha tulan mu'tadila. Panjang jari, panjang yang sederhana. Wa khumsanil akhmasain. Dan khumsanil akhmasain mutajafihima 'anil ardi, yang ada lekukan di kaki. Mutajafihima 'anil ardi, yang tidak bersentuh dengan dengan bumi. Wal akhmas al mawdi'ul ladzi la yamassul arda 'inda al wat'i min wasatil qadami. Akhmas ini satu ruang di kaki yang tidak bersentuh ketika mana melangkah di tengah kaki. Itu sebut dah tadi. Wal masih al amlas, yang licin. Wa yambu yataba'at, tak melekat, yambu. Idza zala qal'an. Idza masya rafa'a rijlahi biquwah. Kalau jalan Nabi angkat kaki sungguh-sungguh. Wa dhari'il misyah wasi'ul khatwi khilqatan la takallufan. Luas langkahan secara semula jadi, bukan buat-buat, bukan menebeng, bukan secara Allahumma salli alaihi wasallam keterlaluan. Wal mulahadhah an-nadharu bil lahadh wa huwa shiqqul aini mimma yali as-sudgh. Mulahadhah Nabi SAW ini shiqqul aini mimma yali as-sudgh. Nabi memandang dengan pandangan hujung mata. As-sudgh. As-sudgh sebelah sini. Al-muq belah hidung. As-sudgh belah ni. Ya, Nabi SAW memandang juga, kadang-kadang memandang dengan sebelah mata. Tapi kalau orang panggil, Nabi akan berpaling. Bukan Nabi tengok paling muka, kepala saja tak. Berpaling dengan seluruh tubuh. Wa yasuqu ashabah yuqaddimuhum baina yadayhi. Nabi mendahulukan, meletakkan sahabat di depan. Wa yabduru yabtadi'u. Nabi mulakan, Nabi mendahului. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pada majlis yang ke-6 insya-Allah taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada soalan boleh tulis. Kalau tak ada, tutup terus. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, kita nak tutup dah. Okey, baik. Tak ada soalan hari ni, insya-Allah taala. Kita sambung pada masa akan datang pula. Moga-moga taala beri rahmatlah kita. Kita nak kenal banyak-banyak Nabi ni, kita kenal siapa perlu kenal Nabi lagu mana ni, serba ni. Kita nak kenal sungguh-sungguh. Tak ada Nabi yang kita kenal macam kita kenal Nabi Muhammad. Dan kita nak kenal Nabi ni, kenal dengan kelembutan, bukan kenal dengan kekerasan. Ada orang yang dikenal dengan sirah perang Nabi je. Tapi dia tak kenal Nabi SAW dengan kelembutan, bagaimana pergaulan Nabi yang lembut. Nabi berperang jarang-jarang, bukan perang sokmo. Ya, Nabi banyak berperang, tapi bukan kehidupan Nabi ni semata-mata berperang saja. Jadi kita kena faham, kelembutan ni perlu didahulukan, bukan dengan kekerasan. Kekerasan ni ada tempat dia, tapi bukan selalu tempat dia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafil. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته